Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu tajuk tolak. Kita tengok contoh yang pertama. 124,449 tolakkan dengan 35,960. Okey. Ini macam tambah, awak kena pastikan nilai tempat yang betul. Jangan salah nilai tempat. Dan pastikan juga nilai yang paling besar kena berada di atas. Barulah awak boleh tolak. Okey, macam soalan ni. 124,449 tolak dengan 35,960. 35,000 bermula daripada 10,000. Jadi di bawah nombor 2, bukan nombor 1. Okey? Jadi 35,960. Jadi tolakkan macam biasa, 9 tolak sifar 9, 4 tolak 6 tak dapat, jadi pinjam sebelah. Jadi 14 tolak 6, awak akan dapatlah 8. 3 tolak 9 tak boleh, pinjam lagi sebelah. Jadi 13 tolak 9, awak akan dapat 4. 3 tolak 5 tak boleh, pinjam juga sebelah. Jadi 13 tolak 5, awak akan dapat 8. 1 tolak 3 pun tak boleh, jadi pinjam sebelah. 11 tolak 3, awak akan dapat 8. Jadi inilah jawapan awak, 88,489. Okey, contoh seterusnya, 600,000 tolak 135,094. Okey, sekarang ni dia bagi nilai tempat dan nilai digit. Jadi bermakna nilai tempat ini kita kena ubah ataupun tukar menjadi nilai digit. 600,000 bermaksud ada berapa sifar? 5. 600,000. Okey, 5 sifar. Ditolakkan dengan 135,094. Okey, jadi sifar tolak 4 tak boleh, jadi kita pinjam sebelah. Bila sini kosong, kat sini akan jadi 9. Sini pun 9. 9, 9 dan terakhir sekali kat sini akan jadi 5. Sebab kita pinjam sebelah. Sebab yang sebelah tu nilainya sifar, jadi kita kena pinjam lagi sebelah. Okey, jadi tolak 10 tolak 4, 6. 9 tolak 9, sifar. 9 tolak sifar, 9. 9 tolak 5, 4. 9 tolak 3, 6. 5 tolak 1, 4. Jadi jawapan awak 464,906. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Nombor 3. K tolak 140,987 sama dengan 22,098. Okey, maksudnya sekarang ni kita kena cari nilai K. Kalau sebelum ni kita selalunya cari sama dengan ni berapa kan? Sekarang dia dah bagi sama dengan, tapi dia tak bagi nilai yang ditolak. Jadi kita kena cari nilai K. Jadi macam biasa, kita kekalkan K ni di rumah dia. Dan kita pindahkan sebelah dia ni ke rumah sebelah. Okey? Jadi, K, kita salin balik K, tinggal kat rumah dia sendiri. Jadi yang ini pindahkan ke rumah sebelah. Bila pindah, kita tengok operasi apa. Dekat sini operasi tolak. Bila pindah, secara automatiknya akan bertukar operasi. Bila tolak, akan bertukar menjadi tambah. Jadi kita salin dulu. 22,098 tambah 140,987. Okey, jadi buat bentuk lazim. 22,098 tambah 100. Okey, 100 bermakna bermula dari depan. Bukannya dari 2. 140,987. Jadi awak tambahkan 8 tambah 7, awak akan dapat 15. 9 tambah 1, 10 tambah 8, 18. 9 tambah 1, 10. 10 tambah sifar, 10. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 4, 6. 1. Okey, jadi K sama dengan 163,085. Kita masuk ke subtopik seterusnya, tolak berturut-turut. Okey, contoh yang pertama. 71,290 tolak 32,294 tolak 8,626. Jadi kita boleh buat dalam bentuk lazim. Kalau video sebelum ini, operasi tambah ketiga-tiga ni tambah, kita boleh tulis dalam satu baris yang sama. Tapi kalau tolak, kita tak boleh tulis dalam satu baris yang sama. Kena buat satu-satu. Jadi 71,290 tolak dengan 32,000 bermakna sama. 32,294. Jadi tolak
Sifar tolak 4 tak boleh, pinjam sebelah. 10 tolak 4 akan jadi 6. 8 tolak 9 tak boleh, jadi pinjam sebelah. 18 tolak 9, awak akan dapat 9. 1 tolak 2 tak boleh, pinjam sebelah. 11 tolak 2, awak akan dapat 9. Sifar tolak 2 tak boleh, pinjam sebelah. 10 tolak 2, awak akan dapat 8. 6 tolak 3 akan dapat 3. Ingat, ini belum jawapan akhir kita sebab kita kena tolak lagi satu nilai. Okey, jadi bawa ke atas 38,996. Tolakkan dengan 8,000. Kat mana nilai tempat 8,000? Dekat bawah 8. Okey, kena tengok betul-betul. 8,626. Jadi, baru awak boleh tolakkan. 6 tolak 6, sifar. 9 tolak 2, 7. 9 tolak 6, 3. 8 tolak 8, sifar, 3. Okey. Jadi, ini jawapan awak. 30,370. Okey, contoh seterusnya. 80,922 tolak Q tolak 5,761 sama dengan 64,943. Jadi, dekat sini kita kena cari nilai Q. Okey, cari nilai Q. Okey, bila awak nampak soalan yang macam ni, langkah pertama, kita nak pindahkan Q ni ke rumah sebelah. Sebab apa? Sebab kita nak hilangkan tanda tolak ni. Bila awak pindahkan ke rumah sebelah, tanda tolak ni akan jadi tambah. Jadi dia akan hilang. Okey, jadi kita tulis semula 80,922 tolak 5,761 sama dengan 64,943. Bila dah pindah akan jadi tambah Q. Okey, bila dah dapat macam ni, kita pindahkan pula 64,000 ni ke rumah sebelah. Sebab kita nak biarkan Q ni, dia seorang je dekat rumah dia. Dia tak nak bercampur dengan orang lain. Jadi kita pindahkan 64,000 ni ke rumah sebelah. Okey, tengok dekat depan ni tak ada apa-apa, bermakna ini adalah tambah. Jadi bila tambah, kita pindah ke rumah sebelah, akan jadi operasi tolak. Jadi kita salin semula 80,922 tolak 5,761 tolak 64,943 sama dengan Q. Tanda tambah tu dah hilang. Okey. Jadi dah pun dapat cara macam mana nak cari Q. Bermakna kita kena tolakkan ke semua ini. Jadi kita tolakkan macam biasa. Okey, buat bentuk lazim. 80,922 tolakkan dengan 5,000. 5,000 dekat mana? Dekat bawah sifar. Okey, 5,761. 2 tolak 1, 1. 2 tolak 6 tak boleh, jadi pinjam sebelah. 12 tolak 6, awak akan dapat 6. 8 tolak 7, 1. Sifar tolak 5 tak boleh, jadi pinjam sebelah. 10 tolak 5, 5. 7. Okey, jadi 75,161. Tapi ini belum jawapan akhir sebab kita ada lagi nilai yang perlu ditolak. Jadi 75,000 ni kita naik atas 75,161 tolakkan dengan 64,943. Okey, jadi 11 tolak 3, 1 tolak 3 tak boleh, jadi pinjam sebelah. 11 tolak 3 awak akan dapat 8. 5 tolak 4 dapat 1. 1 tolak 9 tak boleh, jadi pinjam sebelah. 11 tolak 9 awak akan dapat 2. 4 tolak 4 sifar. 7 tolak 6 1. Jadi inilah jawapannya. 10,218 adalah nilai Q. Okey, seterusnya kita masuk kepada soalan selesaikan masalah. Okey, cikgu bacakan soalannya. Jumlah calon yang menduduki UPSR pada tahun 2012 ialah 517,139 orang. Bilangan calon yang lulus tetapi tidak mendapat semua A ialah 286,930 orang. Bilangan calon di bawah tahap penguasaan pula ialah 185,155 orang. Kira bilangan calon yang mendapat semua A. Okey, kat sini maksudnya kita nak kena cari calon yang mendapat semua A.
Okey, jadi ini adalah maklumat penting yang cikgu dapat keluarkan dari soalan tadi. Jumlah calon UPSR adalah sebanyak 517,139 orang. Bilangan calon lulus tetapi tidak mendapat semua A ialah 286,930 orang. Bilangan calon di bawah tahap penguasaan ialah sebanyak 185,155 orang. Jadi, dia suruh kita cari calon yang mendapat kesemuanya A. Okey, dekat sini pun kita sebenarnya dah boleh nampak ayat matematik yang terlibat. Okey, dia dah ada jumlah dan dia dah bagi calon lulus dan calon tahap penguasaan. Jadi bakinya kita boleh dapatkan jumlah calon semua A. Bila ada perkataan baki, maksudnya operasi apa yang terlibat? Operasi tolak. Okey, jadi ayat matematiknya akan jadi begini. 517,000 ni ke semua calon 517,139 tolak dengan bilangan calon lulus 286,930 tolak dengan bilangan calon tahap penguasaan 185,155. Awak akan dapat semua calon A. Okey, jadi kita dah dapat ayat matematik iaitu menolak ke semua nilai untuk dapatkan calon semua A. Jadi sebab tu cikgu cakap pentingnya untuk awak fahamkan soalan supaya awak boleh buat ayat matematik. Bila kita dah dapat ayat matematik, barulah mudah untuk kita selesaikan soalan. Okey, jadi yang ini kita tolakkan macam biasa buat bentuk lazim. 517,139 tolak 286,930. Okey, pastikan nilai tempat adalah betul. Okey, 9 tolak sifar 9, 3 tolak 3 sifar, 1 tolak 9 tak boleh jadi pinjam sebelah. 11 tolak 9 awak akan dapat 2, 6 tolak 6 sifar, 1 tolak 8 tak boleh jadi pinjam sebelah. 11 tolak 8 awak akan dapat 3, 4 tolak 2, 2. Okey, jadi awak akan dapat 230,209. Tapi belum lagi jawapan akhir sebab kita ada lagi satu nilai yang perlu ditolak. Jadi 230,000 kita bawa ke atas. 230,209 tolakkan dengan 185,155. Okey, jadi 9 tolak 5 awak akan dapat 4. Sifar tolak 5 tak boleh jadi pinjam sebelah. 10 tolak 5, 5. 1 tolak 1 sifar. Sifar tolak 5 tak boleh jadi pinjam sebelah. 10 tolak 5, 5. 2 tolak 8 tak boleh jadi pinjam sebelah. 12 tolak 8 awak akan dapat 4. 1 tolak 1 sifar. Okey, jadi jawapannya ialah 45,054 orang. Okey, 45,054 calon yang mendapat semua A. Untuk soalan selesaikan masalah, awak kena fahamkan betul-betul kehendak soalan. Baca keseluruhan soalan, kemudian keluarkan maklumat penting. Okey, dari maklumat penting itulah kita akan membentuk ayat matematik. Bila awak dah buat ayat matematik, barulah awak mudah untuk selesaikan soalan tersebut. Okey, setakat itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu harap awak dapat faham apa yang cikgu dah terangkan dan jelaskan. Kalau awak masih kurang faham, awak boleh ulang semula video ini dan cuba lagi untuk faham. InsyaAllah bila awak selalu ulang, awak akan dapat faham, akan lebih faham. Okey, itu sahaja. Bye.